Mula-mula Allah ciptakan kan, ialah Nur Muhammad itu sendiri. Selalu saya jelaskan di sini, sebab ada orang kata Nur Muhammad ni Syiah. Tidak, tuan sekalian. Kan? Sebab Nur Muhammad ini telah jelas dah hadis yang sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى والديه وآله وأصحابه وأحبائه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل على سيدنا محمد حتى يرضى علينا سيدنا محمد. أما بعد, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kesalahan kita. Moga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Moga Allah Subhanahu wa taala redai kita fi dunia wal akhirah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, kita pun lagi dalam kuliah subuh. Sudah lama kita maknanya kita rehat, lama kita masing-masing memendiakan diri, masing-masing kita melaksanakan perintah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan amalan yang kita lakukan untuk kebaikan kita semua. Alhamdulillah, kita masih dalam maknanya lingkungan COVID-19 yang masih lagi orang kata masih belum reda lagi. Jadi kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, masyarakat kita, negara kita, insya-Allah. Dan Allah Taala angkatkan ujian ini dan moga kita dapat melaksanakan perintahnya dan kehidupan harian kita sebenarnya biasa yang kita lakukan. Apapun kita syukur kepada Allah Ta'ala. Ujian yang Allah Ta'ala uji kita ini menyebabkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan lebih berhati-hati dalam kehidupan kita, dan kita lebih tersusun, lebih kita tersusun dalam buat kerja yang kita lakukan. Tuan-tuan sekalian, seperti mana pada pagi ini kita teruskan dalam siri kuliah subuh kita bicarakan mutiara Nabawiyah, mutiara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tatapan kita, sebagai panduan untuk kita dapat amalkan, kita dapat laksanakan dan jauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama pada pagi ini kita bicarakan hadis ma rawahu Ibnu Asakir an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal kibr fa inna iblisa hamalahu al kibru ala alla yasjuda li Adam wa iyyakum wal hirs fa inna Adama حمله الحرص على أن أكل من الشجرة وإياكم والحسد فإن ابن آدم إنما قتل أحدهما صاحبه حسدا فهن أصل كل خطيئة. إياكم والكبر فإن إبليس حمله الكبر على ألا يسجد لآدم وإياكم والحرص فإن آدم حمله الحرص على أن أكل من الشجرة وإياكم والحسد فإن بني آدم إنما قتل أحدهما صاحبه
hasada fahunna aslu kulli khati'atin. Hadis riwayat Ibnu Asakir daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Okey, maksud hadis ini untuk sebentar lalunya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal kibr, jauhilah kamu daripada takbur, daripada tinggi diri, ataupun daripada rasa hebat diri. Kerana iblis itu disebabkan takburnya, sombongnya, enggan ia sujud kepada Nabi Adam. Tak nak sujud kepada Adam. Itu pertama. Yang kedua, Nabi kata wa iyyakum wal hirs, jauhilah kamu daripada tamak. Orang panggil tamak haluba. Kerana Nabi Adam itu menanggung ataupun ada padanya sikap tamak kepada memakan buah yang dilarangi untuk dia memakannya. Yang kedua. Yang ketiga, wa iyyakum wal hasad, jauhilah kamu daripada hasad. Kerana sesungguhnya dua putera Adam, iaitu Qabil dan Habil, membunuh antara kedua-duanya, membunuh di atas satu sama lain antara keduanya, dan ia merupakan hasil ataupun asal daripada kejahatan. Tengok itu maksud Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok apa bicara di sini, cara tafsirannya. Pada hadis Nabawi ini 3 perkara yang Nabi ingatkan. Pertama iaitu takbur, ingat. Kedua, tamak halaba, semua nak lebih berlaku, semua dia nak ambil semua. Yang ketiga, hasad. Kita panggil hasad dengki, tak boleh tengok orang senang, sakit hati. Okey, yang pertama takbur. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, iyyakum wal kibr, jauhi kamu daripada takbur. Kerana iblis itu disebabkan takburnya, dia engkar, dia enggan, aba wastakbar, dia engkar dan enggan daripada sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Banyak dalam ayat Quran Karim Allah sebut, Allah cerita mulai kisah iblis dan Nabi Adam, kisah iblis dan Nabi Adam, sehingga kita tengok di situ timbulnya permusuhan, punca permusuhan, menyebabkan berlakunya permusuhan di antara Nabi Adam alaihissalam dengan iblis. Kenapa Allah sebut dalam Quran Karim? Antaranya Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 11 dan ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Qala ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tengok surah Al-A'raf ayat 11 12. Allah hakamkan balik, cerita balik. Maksudnya walaqad khalaqnakum, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu. Summa sawwarnakum, kemudian kami rupa bentukkan kamu. Kita ni Allah ciptakan berbagai-bagai bentuk. Allah ciptakan kita sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian ni, kita manusia ni sangat cantik, sangat baik, sempurna dah.
Kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Cantik dah. Kepala di atas, kaki ke bawah kan, cukup sifat lengkap semua dah. Diberi perasaan lagi, banyak lagi diberi sokongan untuk kehidupan. Allah cipta kita dah cantik. Summa sawwarnakum, kami rupa bentukkan kamu. Ada lelaki, ada perempuan, macam-macam. Ada tinggi, ada rendah, ada gemuk, ada kurus, ada besar, ada kecil, ada berbagai-bagai rupa dia. Ada lelaki tak sama rupa dia kan. Itu keindahan, keajaiban ciptaan Allah. Dalam masjid ni ada 1000 orang contoh, tak sama muka. Bahkan lebih daripada itu pun tak sama. Hebat Allah SWT. Rupa bentukkan kita, rupa muka kita tu pun tak sama dah. Macam mana kalau Allah buat sama semua muka? Habislah pening kepala kita kan. Kan? Maknanya rupa paras kita yang lengkap, rupa pun tak sama. Kalau 1000 juta orang pun tak sama. Walaupun ada iras itu kan, tapi tak akan sama. Allah cipta begitu. Hebat. Maknanya keagungan Allah Ta'ala begitu sekali kita tak mampu dah sebenarnya. Dan rupa paras kita tak sama. Summa sawwarnakum, kami rupa bentukkan kamu. Bentuk kamu tinggi, rendah, putih, hitam, warna pun berlainan. Bila warna berlainan, sifat pun berlainan. Tengok tak sama kan? Orang kulit putih, orang kulit merah, orang kulit kuning, orang kulit hitam, tak sama. Dia punya watakan dia, sifat dia tak sama. Lepas tu kedudukan pun tak sama, tempat tinggal pun tak sama, geografinya tak sama. Ada tinggal di gunung ganang, di bukit, ada tinggal di padang pasir, ada tinggal di perlembahan, ada tinggal di tepi laut, ada tinggal di bandar, ada tinggal di kampung. Tak sama, dia pengaruhi kehidupan dia kan? Orang bandar, orang kampung tak sama, gaya dia, sifat dia, kelakuan dia. Orang padang pasir tak sama dengan orang kampung, kan? Orang tepi-tepi laut, tepi-tepi sungai tak sama. Tengok, itu termasuk sawwarnakum, sehingga banyak bentuk yang Allah ciptakan, semuanya keindahan, keagungan ciptaan dia, kehebatan dia. Tengok, lepas tu kita fikir balik. Summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kemudian kami kata kepada malaikat, kami perintahkan malaikat, wa summa qulna lil malaikah, kami kata kepada para malaikat. Dimenunjukkan kehebatan kita, kemuliaan kita, kemuliaan kita itu sendiri, sehingga Allah kata kepada malaikat, usjudu, sujudlah kamu li Adam, kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka mereka semua sujud malaikat iblis. Kalau cerita yang telah saya jelaskan dulu, ciptaan asal di alam malakut sana, mula-mula Allah ciptakan kan, ialah Nur Muhammad itu sendiri. Selalu saya jelaskan di sini, sebab ada orang kata Nur Muhammad ni Syiah. Tidak, tuan sekalian. Nur Muhammad ini telah jelas dah hadis yang sahih, telah disebut dalam Al-Quranul Karim. Tidak, ia bukan masalah akidah, kena ingat. Dia bukan masalah akidah. Tidak pernah dibahaskan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ia adalah akidah. Bukan akidah, bukan masalah akidah. Dan tidak pernah dibahaskan oleh puak-puak radikal di kalangan Salafi Wahabi. Tak pernah mereka menolak, tak pernah dibahaskan sebagai akidah. Tetapi kena ingat, Nur Muhammad ini ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis-hadis sahih, ada dalam hadis-hadis hasan, ada dalam hadis-hadis dhaif. Kalau kita kata ada mengatakan dia daripada Syiah, tengoklah kitab yang banyak tu. Dan ulama-ulama kita yang muktabar berpegang dengannya. Berpegang dengan, termasuk dinakalkan dalam Sahih Bukhari. Imam As-Suyuti rahimahullah menyebutnya banyak, terkaskan hadis-hadis. Imam An-Nabhani, termasuk ulama-ulama besar terkini, Syekh Azhar sendiri. Maknanya dia bukan masalah akidah, tetapi ia ada dalam hadis-hadis sahih. Anda ingatkan gitu. Okey, saya nak balik cerita sini dulu. Maknanya kenapa di sini Allah berkata
Summa qulna lil malaikati isjudu. Kemudian kami kata kepada sujudlah kamu kepada Adam. Apa lebihnya Adam di sini? Saya jelaskan dulu. Saya dah belajar di kat Mesir. Saya terima pada guru saya sendiri, keluarga Nabi SAW. Allah mula ciptakan Nur Muhammad dulu. Itu yang mula-mula diciptakan sebelum diciptakan segala sesuatu. Nur Muhammad ini dia ada di sahih. Awal bila Nabi SAW, sahabat Nabi SAW tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang mula diciptakan? Nabi kata, nuru nabiyyika ya Jabir, cahaya nabimu wahai Jabir. Ini ada sahih. Itu dia. Yusabbihullahu dzalika an-nuru bi 4,000 amin. Nur tadi sujud kepada Allah Ta'ala 14,000 tahun. Falamma khalaqallahu Adam, setelah Allah ciptakan Adam, lalu Allah Ta'ala masukkan nur tadi ke dalam sulbinya. Situ ke dalam sulbi Nabi Adam alaihi salam. Maka dalam kisah-kisah yang lain banyak lagi. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan nur tadi mengambil musyahadah, mengambil penyaksian dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala, tidakkah aku Tuhan kamu? Itu soalan yang pertama. Itu Allah Taala tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alastu bi rabbikum qalu bala. Siapa dulu tu? Nabi dulu yang bentuk nur tadi. Ya, kaulah Tuhan kami, kaulah Tuhan aku. Kan? Daripada situ tadi, pada nur Allah ciptakan isim saya lainkan. Allah pindahkan nur tadi ke dalam Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa, tempat tinggal. Dan di situ nur tadi mengambil penyaksian bahawa Allah ciptakan segala sesuatu. Wa khalaqa minhu kulla syai'. Kan? Daripada nur tadi Allah cipta segala sesuatu di langit bumi, tapi belum diciptakan, belum dalam bentuk gambaran yang kita duduk sekarang ini. Kerangka dah ada dah. Maka Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, ya ayuhan nabi inna arsalna, wahai nabi, so kami utuskan engkau sebagai penyaksi. Itu saksian yang pertama, nur tadi yang Allah letak dalam Jannatul Ma'wa. Dan ketika Allah ciptakan segala sesuatu langit bumi, dan mula Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah pindahkan cahaya tersebut ke dalam sulbi Nabi Adam alaihissalam. Di situ datang perintah ni. Datang perintah. Kenapa hebat sangat Adam? Bukan kerana Adam, tetapi nur tadi yang berada dalam sulbi Nabi Adam. Sehingga Nabi sebut dalam hadis yang lain, maziltu, sentiasa aku anqulu min aslabit tahirin ila arhamit tahirat. Sentiasa aku berpindah dari sulbi bapa-bapa yang suci, itu Adam, ila arhamit tahirat, kerana rahim-rahim ibu yang suci. Daripada sulbi Nabi Adam pindah ke rahim Hawa. Itu selepas tu. Tapi ni ayat ini tuan-tuan sekalian, perintah ini, summa qulna lil malaikati isjudu li Adam, kemudian kami perintahkan para malaikat sujud kepada Adam. Fasajadu. Kenapa sujud? Kerana cahaya tadi. Cahaya dalam sulbi Nabi Adam. Gitu. Cerita banyak lagi. Bila Allah masukkan cahaya, letak cahaya dalam sulbi Nabi Adam, timbul kerinduan dalam Nabi Adam. Timbul kerinduan Nabi Adam nak tengok cahaya tersebut. Dan dia minta ni Allah Ta'ala nak tengok. Al-Imam Jan As-Suyuti menyebut dalam kitab Lubul Usul. Imam Bukhari pun ada menakarkan juga. Ketika timbul kerinduan, sajadah dah dulu. Nabi Adam minta ni Allah tak tengok cahaya tersebut. Allah pindahkan cahaya tersebut ke dua ibu jari Nabi Adam alaihissalam. Ini ada sahih ni. Nabi Adam tengok, Nabi Adam kucuk, disapu kat muka ini. Ini asal yang ulama-ulama kita dah amalkan bila kita dengar azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu, kucuk. Kerana Nabi Adam tu buat dulu. Jangan kata ini bid'ah, sebab ada hadis sahih. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Jalal Suyuti dalam Lubul Usul juga menakalkan. Tuan-tuan boleh tengok. Okey, habis cerita tu. Jadi bila Allah Taala letakkan cahaya tersebut dalam sulbi Nabi Adam, datang perintah, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Kenapa? Kerana para malaikat nampak cahaya tersebut dalam sulbi Nabi Adam. Tetapi iblis tidak nampak. Iblis tak nampak kerana kesombongan dia. Dia tak nampak cahaya tersebut. Sebab tu Nabi sebut ada yang lain.
Wailun, celakalah liman lam yarani, sesiapa yang tidak dapat melihat aku. Itu juga hadis-hadis yang lain. Celakalah bagi mereka yang tidak dapat melihat aku. Sebab itu tuan sekalian, sehingga ulama sebut dalam bab-bab melihat Nabi, kalau kita mimpi jumpa Nabi pun dalam tidur pun, itu tanda kebahagiaan tersebut dunia akhirat. Itu mimpi, belum tengok sebenarnya lagi. Malaikat ni melihat cahaya tersebut dalam sulbi Nabi Adam. Fasajadu, maka semuanya sujud. Li'ajli nur fi sulbi Adam, kerana cahaya yang Allah letak dalam sulbi Nabi Adam. Fasajadu, semua sujud, illa iblis, melainkan iblis. Sebab iblis tak nampak. Itu dia. Illa iblis lam yakum minas sajidin, dia tidak termasuk di kalangan orang yang sujud. Tak dia tengok Adam semata-mata. Allah pun tanya, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hai iblis, apa sebabmu, apa yang menahanmu daripada sujud sedangkan aku telah perintah kamu? Kata Allah ni surah Al-A'raf. Jawab dia, qala ana khairum min. Jawab iblis, aku lebih baik daripada dia. Pasal dia nampak Adam tanah semata-mata, ciptaan daripada tanah, pati tanah yang busuk. Qala ana khairum min. Ini datangnya kib dia tadi, sombong ni tadi. Qala ana khairum min, kata iblis, aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Adam daripada tanah. Itu mula berlaku keingkaran sebab sombongnya iblis laknatullah, sehingga dia termasuk dalam orang kafir. Allah sebut juga dalam surah Al-Baqarah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, dan ingatlah ketika kami kata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu, mereka semua sujud, illa iblis, mereka iblis, aba wastakbar, dia ingkar. Wastakbar, dia rasa besar diri. Ni dia rasa sombong, dia rasa lebih. Aba wastakbar wa kana minal kafirin, dan dia termasuk di kalangan orang-orang kafir. Binasa mula tuan sekalian berlaku keingkaran sebab sombong. Jadi tak payahlah kita sombong. Kan? Kalau Allah beri kita jawatan, beri kita kekuatan, beri kita kelebihan, beri kita pengaruh, beri kita harta banyak, syukur maknanya. Sebab kita dapat buat benda lain. Tapi kalau Allah beri kita kuasa, harta banyak, kita rasa aku tu, ana tu. Sebab itu sifat ananiyah tu kita tak nak. Selagi ada sifat ananiyah, guru saya kata, selagi itulah syaitan menguasai. Ana tu, qala ana khairun min, aku lebih baik, aku tu ananiyah ataupun inniyah. Bahasa mudah ananiyah atau ego. Ego tak payah ego lah, tak payah sombong lah. Ada tuan beri lebih, syukur, bantulah apa yang bantu. Saya sangat jaga situ tuan sekalian. Takut-takut situ sebab sedikit aja ada. Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW yang lain, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga, tak bangun syurga, siapa yang ada sedikit saja dalam dirinya sebesar biji sawi min kibr, sombong. Kan? Hati-hatilah dalam kata-kata kita. Kita kena ingat, kalau kata kita ni pandai sangat, bijak sangat, pandai ceramah sangat, ada orang lebih hebat lagi. Gitu letak situ. Kita hanya menyampaikan apa yang patut. Syukurlah agak-agak kita tak masuk di kalangan orang ni, sebab ada sedikit saja habislah tak masuk syurga, tak bau syurga pun. Okey, fa inna iblisa hamalahul kibr, adalah tadi, kerana iblis bersifat dengan takbur sehingga dia tak nak sujud pada Adam. Sebab apa? Sebab dia tengok Adam Allah tak ada kelas. Tanah, aku api. Tengok kan, tanah, aku api, sama lebih baik, aku lebih hebat, aku daripada api. Tengok api yang menyala, api yang membakar, kan? Itu iblis. Tengok.
Baik, di situlah teman-teman sekalian, jangan menghina orang. Jangan merasakan orang ni selekeh, pelekeh ke orang. Jangan. Biarlah apa-apa yang berlaku di depan kita, kita menghadapi berbagai jenis manusia, kita jaga diri kita. Kan kalau nasihatlah tuan sekalian. Yang pertama, sebab Nur Nabi tadi, Nur Muhammad tadi, saya tak ulah panjang, semua di situ hujung cerita dia tadi, maknanya ada disebut dalam Quran, dalam hadis. Saya susun 3 beberapa bab berkaitan dengan saya tulis buku kan, macam mana nur asal dia, nur semasa dalam sulbi Nabi Adam, nur semasa dipindah kepada Nabi, ke Nabi, nur semasa dia lahir sebagai Muhammad, dan sekarang nur dekat mana, nur nanti di hari kiamat. Okay, setakat itulah cerita tu. Okey, yang kedua Nabi sebut lagi, wa iyyakum wal hirs. Wa iyyakum wal hirs. Kan? Wa iyyakum wal hirs. Dan Nabi kata, dan jauhilah kamu daripada tamak halaba. Daripada bersifat tamak. Fa inna adama hamalahu al-hirsu ala an akala min asy-syajarah. Kerana Nabi Adam juga telah bersifat tamak halaba kepada memakan buah dari pokok yang dilarangi ia memakannya. Kan? Allah dah kata dah pada Adam selepas Allah ciptakan dia, selepas malaikat semua sujud, Allah kata ya Adam askun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, duduklah mu dengan isterimu dalam syurga ni, duduk dia diam. Qala ya al-musqa anta zawjal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah kamu apa yang kamu nak dalam syurga ni, tetapi wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ni, fatakuna minaz zalimin, kalau engkau telah masuk di kalangan orang-orang yang zalim, menzalimi diri. Tapi sebab tadilah dah mula permusuhan, bila Allah SWT jadikan kekufuran kepada iblis, dia dah dengki dah sakit hati. Apabila pun iblis, syaitan ni akan sakit hati, akan tak puas hati dengan manusia, dia bersumpah dengan Allah Ta'ala. Macam mana pun akan sesatkan kita, beramai kita dah disesatkan. Kan? Dia dah tahu dah dia akan masuk neraka kekal dalam selama-lama, dia pun nak cari kawan-kawan dia, nak cari teman dia dalam neraka nanti, maka dia bersumpah dengan Allah Ta'ala. Qala rabbi bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia bersumpah, wahai Tuhan, oleh kerana Engkau telah sesatkan aku bersumpah aku akan hiasi dunia ini, aku akan hiasi kepada anak Adam ini fil ard wala ughwiyannahum ajma'un, wala ughwiyannahum ajma'un, dan aku akan sesatkan mereka semua. Itu sumpah dia tu, sumpah iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasun, melainkan hamba-Mu yang ikhlas sahaja, tak mampu nak kuasai, nak sesatkan. Maka di antaranya bila telah berlaku macam tu, bila Allah dah tolak iblis daripada rahmatnya sehingga kekufuran, Allah terima Nabi Adam AS dan para malaikat, sakit hatilah dia. Mana ni, carilah. Dia pun jalankan rancangan dia nak sesatkan Adam, nak selewengkan Adam. Tengok, maka di antaranya dia pujuk Nabi Adam. Pasal Tuhan kata dah, wahai Adam dan isterimu ni, duduklah di diam dalam syurga ni, makanlah apa dalam syurga ni semua ada, jangan hampiri pohon tersebut. Jadi jangan hampiri pohon tersebut, wala taqraba hadhihi syajarah. Dia macam jalan macam mana suruh Adam dan Hawa ni dekat pohon tersebut, hampir pun tak boleh, macam ni nak makan. Maka datanglah dia punya pujuk layu dia. Dia kata di antara cerita kita lihat di sana, dia pujuk, kenapa Allah tak benarkan kamu duduk di situ? Sebab pohon tu pohon khuld, tu nama pohon khuld, pohon yang kekal.
Kita nak kamu kekal dalam syurga. Kan? Kita nak kamu kekal dalam syurga tu. Sebab tu kita bagi makan pohon tu. Pohon tu adalah pohon khuld, pohon yang kekal. Maka nak kekal dalam syurga, pergi makan buah di situ. Itu nama situ khuld. Maka tergodalah. Biasalah Nabi Adam ni dia nak benda baik. Macam kita lah, orang jenis luar benda ni senang. Orang main kita kan, ikut aja kan. Akhir-akhirnya makan buah tersebut. Adam dan Hawa bukan setakat dekat pohon tersebut, bahkan makan buah tersebut. Akhirnya apa jadi? Sehingga Allah suruh keluar daripada syurga. Keluar daripada syurga, mendiami dunia. Itu sebab sebenarnya semua ada sebab. Kalau tidak, tak ada lah kita di sini. Itu sebab. Okey, jadi kenapa itu? Hirs Adam, tamaknya ada si nak kekal dalam syurga tu. Kenapa orang macam ni sebenarnya? Allah larang aku makan pohon buah tersebut sebab buah tu buah kekal. Kalau makan pohon buah tersebut kekal dengan syurga. Tengok, tamak. Berarti janganlah sifat tamak di situ. Sebab sifat tamak ni merosakkan juga. Nak lebih berlaku, nak dia berlaku, kan? Kan? Allah sebut banyak dalam Quran Karim bab tamak tu. Wa jama'a fa'awa. Himpu harta. Simpan harta. Menghimpunkan harta. Wa jama'a fa'awa. Simpan harta. Fa'awa. Jaga harta. Tengok. Tuan sebut jelas. Dalam surah Al-Ma'arij. Wa jama'a fa'awa. Dan dia himpun harta, fa'awa, jaga harta. Cek tengok harta aku berapa banyak ni, 2 juta, 3 juta penuh. Tengok, begitu sekali. Setiap kali tengok takut kurang harta dalam bank kan. Itu sifat manusia. Sifat manusia yang tamak, tak cukup-cukup. Dah ada ni 10 juta ni, nak lagi. Melabur sana, melabur sini, kering habis. Ada yang ramai kena. Masa rumah saya pergi kursus pengurusan keuangan Bank Negara kan, beramai orang kaya-kaya apa kadang habis duit tu 50 juta. Labu tak jelas, lesap gitu lah. Tengok tamak terus kan, memang susah. Dah ada 1 juta, dah 2 juta, nak tambah sehingga menyebabkan dia kehilangan kewarasan. Tak boleh fikir dah, akal tak boleh fikir dah, kerana untung sangat. Akhir lesat habis licin. Saya jumpa ramai orang yang duit banyak, duit banyak, tapi dia tanya, saya melawai tu ni habis hilang. Tamak. Itulah fa'awa tersebut. Wa jama'a fa'awa. Dia himpun tu fa'awa, dia jaga, dia selidiki, dia apa orang kata, sentiasa mengawasi harta dia. Tengok Tuhan sebut dalam Quran juga, di antaranya summa yatma'u an azid, Al-Muddassir ayat 15. Summa yatma'u an azid, kemudian tamak untuk menambahkan harta lagi. Tamak, Allahu Akbar. Tak salah cari harta. Bagi saya nak harta banyak, tetapi saya tak nak fikir bahawa harta. Gitu. Dapat bagi orang. Selesai masalah tanggungjawab kita, bagi orang. Selesai masalah tanggungjawab kita, bagi orang. Itu aja. Saya suka tengok orang Islam kaya macam Ustaz Abdul kan. Bagus. Dia sokong. Dengan keuntungan kekayaan dia bagi. Ini paling baik. Kalau ada 10 orang macam tu, Allah hai. Seronok kan? Terus-terusan. Allah sebut dalam Quran Karim, alhaakumut takasur. Mereka sibuk mengumpul harta banyak-banyak. Itu sifat kita mak tu. Hatta zurtumul maqabir, sehingga masuk dalam lubang kubur. Nak mati tu dia fikir lagi. Sakit atas kata buah batal. Ziarah bagi RM10, RM20. Duk kira lagi. Sehingga nak masuk dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kau masuk dalam lubang kubur. Kalla sawfa ta'lamun, Tuhan kata nantilah, mak akan tahu nanti. Summa kalla, taukid lagi, tegaskan lagi. Summa kalla sawfa ta'lamun, kelak kemudian kamu akan tahulah nanti. Jangan itu. Dua ayat tu yang ditaukidkan dengan ayat penegasan yang kedua. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun,
kelak kamu akan tahu. Kemudian nanti kelak kamu akan tahu. Kata lagi, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kelak nanti kamu akan tahu dengan keyakinan, dengan ilmu yakin, ilmu keyakinan kamu dah tahu dah. Kita semua dah tahu. Harta ni tak ke mana. Kita tahu kalau orang jenis tamak haloba nanti dan nunggulah ulas dan nunggulah. Tak keluar zakat lagi kedekut sangat. Nantilah kalau tahu dah ilmu yakin. Latarawannal jahim, kamu akan lihat neraka jahim. Summa latarawna ainal yaqin, kamu tengok nanti dengan mata keyakinan kamu tengok sendiri. Nampak oh ni dia benda ni. Tu ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kamu akan ditanya pada hari itu setiap nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Ni tak lepas ni. Okey. Jadi sifat tamak tu merosakkan. Cuma dua je dibolehkan dalam hadis bukan? La hasada ilas nataini. Tidak ada hasad dengki, tidak ada tamak, mereka dua benda. Ilmu disebut dalam hadis kan. Ilmu pun dah harta yang diinfakkan. Itu boleh. Kita nak senang, kita nak kaya, nak duit banyak, tapi infakkan. Oh, masya-Allah. Hebat. Dan sekalian. Jadi tamak. Jadi sebab apa Adam dikeluarkan daripada syurga? Sebab tamak tadi. Tu ada duduk diam dalam syurga, maka dah dalam syurga siapa tak nak? Tiba-tiba datang iblis. Kan? Menggugatnya, melemahkannya, menyebabkan dia terdorong untuk makan buah tersebut yang Tuhan dah ingat. Wala taqraba hadhihi syajara, hampir pun tu, tapi dah makan. Isinya akhirnya dia telah dikeluarkan. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Tuhan kata keluar kamu ke dunia. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, wa iyyakum wal hasad fa inna bani adama innama qatala ahaduhuma sahibahu hasada fahunna aslu kulli khati'ah. Tengok semua tu benda ni tak baik. Nabi ingat, wa iyyakum wal hasad, jauhilah kamu daripada hasad, sakit hati, benci, tak puas hati, geng-geng hasad semua tu. Bila ada hasad ni tak senang. Geram aku. Tengok tu masa dalam perut tu panas kan. Panas je perut. Geram tu. Nantilah. Itu hasad tu. Tak dapat hari ni tak apa, tunggulah. Itu sifat kita. Sifat orang yang maknanya tidak beriman patutnya orang itu kan. Okey. Nabi kata, iyyakum wal hasad, jauhilah kamu daripada hasad. Fa inna ibnai adama innama qatala ahaduhuma sahibahu hasada. Kerana kedua-dua putera Nabi Adam, iaitu Qabil dan Habil, qatala ahaduhuma, telah membunuhlah salah seorang daripada kedua-duanya. Hasada, kerana hasad, kerana tak puas hati, kerana sakit hati. Kita tahu Nabi Adam AS, Allah kurniakan pasangan-pasangan. Dia bila Hawa salin dapat pasangan laki perempuan. Maka di antaranya dikurniakan Qabil dan Habil. Habil dan Qabil. Qabil dapat pasangan, lahir sepasang dengan seorang lagi yang perempuan. Mana yang seorang lelaki, seorang perempuan. Seorang lelaki, seorang perempuan. Qabil dilahirkan oleh Hawa dengan Iqlimah, yang pasangan perempuan dia, Iqlimah. Adik perempuan dia dah. Mana Qabil lahir, pun lahir pula Iqlimah. Ni lahir dua pasang lah. Manakala Habil lahir seorang lagi, disebut dalam kitab tafsir Lubuda, pasangan perempuan dia. Tengok, Qabil lahir bersama Iqlimah. Iqlimah ni cantik sangat. Manakala Habil satu lagi dilahirkan bersama Lubuda. Lubuda ni tak cantik pula.
kedua membesar. Datanglah perintah Allah Ta'ala supaya mengahwinkan mereka. Lalu perintah Allah Ta'ala supaya Qabil kahwin dengan Lubula, iaitu adik perempuan kepada Habil. Habil kahwin dengan Ikrimah, adik perempuan kepada Qabil yang cantik. Maka tak puas hatilah Qabil. Mana boleh jadi, dia dapat comel, dia dapat yang cantik, kita dapat yang tak cantik. Lalu susah Nabi Adam AS tanya Allah Ta'ala. Allah perintahkan supaya buat korban. Itu korban yang pertama diperintahkan. Maka kedua masing-masing, itu Qabil dan Habil, menyediakan korban. Kan Habil menyediakan korban dengan seekor kambing yang gemuk, letak atas bukit tu. Manakala Qabil kita korban kambing, korban gandum-gandum yang telah usang, dia ambil tak atas bukit tu. Maka Allah terima korban daripada Habil. Turun api pada langit menyambar korban yang disediakan oleh Habil. Itu kan. Maka di situlah mula berlakunya hasad. Mana Qabil tak perhati cari jalan. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Maidah, panjang cerita dia. Yang antaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu alaihim naba abna'i adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah kata, bacakanlah kepada mereka wahai Rasulullah cerita kedua anak laki Nabi Adam bil haqq, dengan benar. Idza qarraba qurbanan, di mana kedua-duanya telah menyediakan korban. Fatuqabbala min ahadihima, lalu diterima korban salah satu daripada keduanya. Wa lam yutaqabbal min al-akhar, yang satu lagi Allah tak terima, iaitu Qabil, Allah tak terima. Qala la-aqtulannak, maka timbul tak perhati Qabil, aku akan bunuh kamu nanti. Dia geram dah. Kan? Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kata Allah, sungguh Allah Ta'ala menerima korban daripada orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi Habil ni orang baik, lemah lembut, ikut perintah bapak dia Nabi Adam AS. Dia mikir dah macam mana dia nak bunuh ni. Masa tu tak pernah berlaku pembunuhan. Ikut cerita ni, dia geram sangat kepada Habil. Dia pikir Habil nak suruh mati, dia tak mati-mati. Pergi sana, ke hulu kiri. Macam mana tak mati-mati, hidup lagi. Akhirnya Tuhan sebutlah Al-Quran Al-Karim. Di antaranya Tuhan sebut, di antaranya Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilaik. Maka berlaku dialog di situ. Habis kata, kalau kamu nak bunuh aku, bunuhlah. Aku tak akan bunuh kamu. Bikuat gitulah maksud dia kan. Inni akhafullah rabbul alamin. Kata Habil, aku takut kepada Allah yang maha pencipta alam ini. Inni uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'uz zalimin. Kata Habil lagi, aku takut pada Allah. Aku bertaubat kepada Allah, aku berlepas diri daripada sifat ini, nak bunuh. Aku tak ada sifat nak membunuh. Kamu nak bunuh aku, bunuhlah ya Qabil. Kan? Kerana aku takut daripada api neraka, termasuk dan kalangan mereka yang termasuk dalam kalangan ahli neraka. Wa dzalika jazaa'uz zalimin, ini balasan orang zalim. Maka akhirnya Allah Ta'ala putuskan dua ekor burung, kan? Dua ekor burung itu membunuh antara satu sama lain. Akhirnya seekor mati. Kan? Matilah dia, kan? Mati. Macam mana nak tanam pula, tak tahu mana nak tanam. Akhirnya burung tadi gali tanah, tanam satu lagi burung. Maka itu yang dibuat oleh Qabil. Tengok hasad niki. Maka situlah yang permulaan atas dunia ini berlakunya sifat hasad, dan juga mula berlaku pembunuhan yang pertama. Daripada Qabil itulah lahirnya zuriat-zuriat yang tak baik, yang tidak beriman, sehingga dihalau oleh ayahnya Nabi Adam AS. Itu dia tuan. Qabil telah mulanya berlaku kumpulan timbulnya golongan yang tidak beriman daripada
sebelah Qabil tu sendiri. Tu cerita lebih kurang banyak boleh tengok dalam sirah-sirah pada disebut sana, sirah para nabi, kisah Anbiya ada disebut sana. Okey. Jadi yang ketiga ini Nabi ingatkan jangan kita bersifat hasad. Ini penyakit kita tak habis-habis. Nak kait masyarakat kita hari ini, keadaan dunia hari ini, kita di Malaysia hari ini begitulah berlaku. Tu boleh tengok sendiri. Di kalangan ahli politik, di kalangan bisnes tak habis-habis. Bagi saya jiwa sufi tu tak ada. Jiwa sufi tu tak ada. Orang Islam sembahyang juga, puasa juga, tapi hasad tu tak habis. Sebab tidak ada jiwa sufi, sifat jahat, dosa, karat hati tu tak dibuang. Jangan ingat, walaupun dia solat sekalipun, puasa sekalipun, tapi benci tu ada. Jangan macam tu. Kan? Tengoklah orang politik, berbalah-balah tak habis-habis. Semua dalam tu. Orang bisnes sama juga. Nak rebut sana, rebut sini, projek sana, rebut projek orang. Allahu Akbar. Semua tu neraka, semua tu. Ingat mudah kah? Ingat kita suka-suka neraka gitu kah? Kita dah tahu tu benda-benda ni, benda yang Allah Ta'ala larang kita. Allah Ta'ala, Nabi ingatkan kita jangan hasad, tapi itulah yang berlaku. Itu besar. Yang kecil pun sama juga dalam keluarga kita, adik-beradik. Berbalah-balah tak habis-habis. Sebab tu Tuhan ingatkan ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kamu, anak-anak kamu pada api neraka. Kita mula daripada diri kita, keluarga kita. Nampak ada bibit-bibit dengki-dengki, ingat akan gitu. Kadang-kadang anak-anak kita, adik-beradik kita, adalah tuan sekalian. Ada setengah adik-beradik tak bertegur siapa, tak nak beritahu sebab tak puas hati. Bayangkan. Bayangkan. Ada seorang yang beritahu saya kan, sakit hati dengan adik-beradik. Kenapa dia macam tu? Kata aku tak pernah balik kampung, tak nak beritahu adik-beradik aku. Kenapa saya tanya? Rupa-rupanya satu ketika dulu masa dia kahwin, abang dia kahwin, adik tu ikutlah. Adik buat kek, tersentuh sikit kek tu dengan jari, rusak sikit lah. Nak pergi macam dia kahwin. Maruh abang dia. Si adik ni berasa sehingga hari ni dah dekat 40 tahun dah saya, 50 tahun dah. Yang adik tu dah pecing dah daripada kerja. Kenapa ni tak beritahu? Berasa hati, tak puas hati, sakit hati. Tengok. Sebab kek sikit, adik buat kek, jari terkena lah sikit, dikit dengan adalah bekas jari. Abang yang marah. Sebab majlis tu abang yang kahwin. Abang dia yang kahwin. Sehingga hari ni, mana macam tu kata, ya Allah, nak masuk neraka kau? Suka kau masuk neraka? Tengok, itu yang kecil, yang tak patut dipikir dah. Terbuang tak tuan-tuan. Jadi kita harap sama-sama lah kita jaga diri kita daripada maknanya larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi itulah tuan-tuan untuk pagi ni 3 perkara yang Nabi sebutkan tadi. Kesimpulannya iaitu yang pertama, sifat-sifat ini kibru, hirs, tamak dan hasad ni dosa besar. Dan antara sifat-sifat mazmumah yang besar. Kita termasuk terutamanya kibr tadi benda yang seolah kita berlawan dengan Allah Ta'ala. Kita tak layak pada sifat sombong. Apatah lagi sifat tamak dan sifat hasad tadi. Kerana ini muhlikat, benda yang boleh merosakkan kita sendiri. Apatah lagi kibr tadi pertama saya sebut tadi, iaitu benda yang di antara orang kata dosa-dosa besar dan syirik khafi yang bersarang di hati. Ini penyakit dalam. Sebab tu saya kata jiwa sufi itu tidak ada. Binalah, bentuklah jiwa sufi dari diri masing-masing. Mana kita jalan macam mana nak hindari penyakit-penyakit besar, penyakit hati kita yang dia tak nampak. Kecuali kita selidik dia, atau kita tanya guru-guru kita, ataupun kita muhasabah diri. Tengok aku ni ada lagi takbur, ada lagi tamak, ada lagi hasad. Kena buang. Maka di situ bentuk diri dengan perjalanan kaedah ahli sufi yang telah dijalani oleh para ulama kita supaya kita selamat dunia akhirat. Okeylah, sakit ini tuan-tuan. Jadi minta maaf banyaklah untuk kemalan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan jalan hidup kita ini
pada awal sehingga akhir kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dan keadaan Allah redha kita dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.